الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الشفاء والبلاء من صلاة الشكر الغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعنيد الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حاجنا ويرفعنا في على العليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعنيد الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنفع والبركة إن شاء الله سبحانه وتعالى وعلى كل صالحا وهو السلف الصالح عند بدء دروسهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berterusan untuk kelas tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan Alhamdulillah, kita pada kelas yang sebelum ini kita sudah sampai pada surah Al-Asr. Kalau tak silap, kita berhenti kelas kita berhenti pada surah Al-Asr. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung biiznillah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kata pada surah Al-Asr di kelas yang sebelum ni, kita cakap semua kan orang manusia adalah dalam keadaan rugi. Allah SWT dimikan dengan masa, dan kita kata semua orang ada dalam keadaan rugi illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus salihat dan amal salih wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, orang itu adalah tidak adalah dalam keadaan rugi. Dan kita kata pada kelas yang sebelum ini, semua orang akan menyesal pada setiap saat dan setiap masa yang dia hilang maksud jalan tanpa ada di dalamnya zikrullah, tanpa ada di dalamnya benda yang bagi dia benda yang baginya dekat pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada benda yang ada manfaat maksudnya untuk akhiratnya, akan rasa rugi pada setiap masa seperti itu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala sibukkan diri kita dengan Al-Quran, dengan faham makna kalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk jadi daripada golongan ahli Al-Quran, untuk jadi daripada golongan orang yang penuhkan masanya dengan benda yang ada manfaat untuk akhiratnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Seterusnya, insyaAllah hari ini kita akan mula pada surah At-Takathur. Kita naik dari Al-Asr, Takathur, insyaAllah kita akan sambung sampai surah Ad-Duha biiznillah subhanahu wa ta'ala dalam kelas tadabbur kita insyaAllah pada setiap hari Jumaat. Surah At-Takathur mula dengan A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allahu Akbar. Surah ini adalah diceritakan tentang hal manusia, bagaimana halnya hal semua orang, semua manusia di atas muka bumi ini. Halnya bagaimana dengan
sibuknya dengan dunia dengan keadaannya. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Yani, wahai manusia adalah kamu sudah sibuk sangat dengan hal dunia kamu. Dengan duit, harta, alhaakumut takathur. Dengan duit, dengan harta, dengan anak, dan sebagainya. Dan lupalah untuk bersiapan untuk akhirat kamu. Ini hal kebanyakan pada orang. Halnya adalah hidup di dunia ini nak kerja-kerja dunia. Untuk apa? Nak cari duit, nak cari nafkah, nak cari apa? Untuk dunia ni, bagaimana nak tambahkan hartanya, bagaimana nak bagi duit lagi banyak, bagaimana nak anak lagi ramai dan sebagainya. Tapi lupalah bersiapan untuk akhiratnya. Kami adalah orang beriman, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang dia keluar dari rumahnya untuk dia cari nafkah untuk keluarganya, untuk anaknya, dia keluar dalam keadaan ibadah. Dia adalah dalam keadaan ibadah. Jadi masanya tidak adalah sia-sia, tidak ada maksudnya masa yang tidak ada manfaat. InsyaAllah itu adalah amalan untuk akhiratnya juga. Tapi kathir minan nas, banyak daripada orang, bukanlah tujuannya untuk akhiratnya. Na'udzubillah, semoga Allah SWT tak jadikan kita daripada golongan seperti itu. Tujuannya untuk nak sibukkan, untuk nak cari duit, harta dan sebagainya untuk dirinya. Tujuannya adalah nak tunjuk-tunjuk pada orang. Saya orang ada harta banyak. Ada ramai pada anak. Orang dahulu, orang dahulu adalah kebanyakan pada orang adalah dia nak pada anak ramai, duit banyak dan sebagainya. Ini hal orang yang dahulu. Hal kita di zaman kita ini pun ada orang seperti itu, tapi bergantung pada niatnya. Ada orang dia niatlah untuk akhiratnya, tujuannya untuk akhiratnya. Jadi semua itu adalah bergantung pada amalan kita, pada niat. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Hal orang adalah sibuk dengan hal dunianya, dengan cari harta dan duit dan juga untuk anak ramai dan sebagainya. Hatta zurtumul maqabir. Seperti itu sampai apa? Sampai keadaan adalah datang masanya, maksudnya datang masa maut. Orang kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Dalam itu adalah perhatian. Wahai orang, wahai manusia. Inzajiru, maksudnya berhati-hati. Janganlah sibukkan hal kamu, jangan kamu sibuk dengan hal dunia, dunia yang fana ini dan lupa akhirat. Itu adalah maksud kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Yani berhati-hati pada amalan kamu dekat dunia ini. Jangan kamu ingat adalah kamu di dunia ini tidak akan fana. Dunia yang ada, yang kita ada ni akan fana, semua akan habis. Yang akan kita bawa dengan kita adalah amalan kita, apa yang kita amalkan. Jadi janganlah pada amalan kita yang kita dilakukan dekat dunia ini tidak ada apa-apa untuk akhirat kita. Ramai daripada ulama mengajarkan pada pelajarnya untuk niat bagaimana nak besarkan amalan yang biasa, nak jadikan amalan yang besar. Jadi kita perlu di dunia kita ini adalah untuk baikkan amalan kita, niat kita. Untuk apa? Untuk jadi setiap amalan yang kita dilakukan adalah saham untuk akhirat untuk kita. Bukan adalah hanya untuk fikiran untuk dunia dan sebagainya. Jadi hal manusia adalah halnya adalah dia mengumpulkan harta-harta, duit banyak dan sebagainya, tapi tidak menjaga kepada amalan untuk akhiratnya. Dia lupakan tentang akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala firman apa? Thumma kalla sawfa ta'lamun. Yani kamu akan tahu akibat apa? Akibat untuk amalan kamu dekat dunia ini. Tentang kamu adalah mengumpulkan duit banyak, harta banyak dan juga jaga pada bab ini mengumpulkan harta banyak untuk menunjukkan pada orang. Semua ini akan ada hisab, akan ada satu hari menunjukkan pada kamu adalah akibat amalan kamu dekat dunia ini. Sebab bukan tujuannya kerana Allah.
kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alhamdulillah. kata Imam Al-Hasan Al-Basri, لا يغرنك كثرة من ترى حولك فإنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. Imam Hasan Al-Basri dia kata apa? La yaghurrannak kathratu man hawlik. Jangan adalah kamu rasa, oh, saya ni ramai orang sokong saya, ramai orang suka saya, ramai orang yang kumpulan saya lagi kumpulan saya ramai, anak saya ramai, bekerja saya ramai dan sebagainya. Jangan adalah sampura atau merasa adalah dalam hati, oh bagus dan sebagainya. Jangan ingat seperti itu. Sebab apa? Sebab apabila kamu kembali kepada rahmat Allah SWT, apabila kamu maut, apabila kamu kembali kepada rahmat Allah SWT, tamutu wahdak. Kamu mati sendiri. Maksudnya seorang. Wa tub'asu wahdak. Dan kamu apabila bangunkan dari Allah SWT hidupkan balik, kamu akan hidupkan maksudnya sendiri. Tak ada orang-orang yang keliling kamu, tidak ada lagi di masa itu. Ha? Sampai keadaan orang di hari kiamat, orang isterinya, keluarganya, anaknya, ha? Tidak dikenali di masa itu. Setiap orang nafsunya. Setiap orang fikir untuk nafsunya. Tak ada fikir untuk orang lain. Wa tuhasabu wahdak. Dan hisab akan ada untuk kamu seorang. Tidak adalah hisab itu di masa hisab ada orang boleh tolong, bantu. Tak. Kamu seorang. Jadi subhanallah dalam bab ini kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Lepas tu Allah SWT sebut apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah SWT firman apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ay, maksudnya kalau kamu sudah tahu ilmu yang sebenar-benar, yang tidak ada syak dengannya. Naam. Ha. Bagaimana hal kamu apabila sampai membuang masa kamu dekat dunia ini jauh daripada taat Allah Subhanahu Wa Taala dan dunia ini mengambilkan hati kita dengan apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Ya, dalam ayat yang tadi, "Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun." Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? "Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Apa beza ini dengan ni yang sebelumnya? Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Lepas tu apa? Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Ada perbezaan pada peringkat itu. Kalau ilmu sampai ilmu pada kita, macam kita tahu sekarang Makkah, Al-Kaabah Al-Musharrafah kat mana? Dekat Saudi di Makkah kan? Hada ilm. Ini adalah ilmu. Tapi apabila kata, sekarang kita kata tanya orang Makkah ke mana? Di Saudi tu. Kaabah kat mana? Dekat Makkah. Itu ilmu. Ha? Ha? Kalau kita kata kamu sudah pergi dan duduk di hadapan Kaabah, kamu sudah di depan Kaabah, itu ilmu al-yaqin. Sekarang kata pada orang yang tak pernah pergi ke Makkah pun, kat mana Kaabah? Dia kata Makkah. Dia ilmu badannya. Apabila dia sudah depannya dan dia nampak depannya adalah Kaabah, itu ilmu yaqin khalas. Dia ilmu, dia tahu dan dia sudah jadi depan matanya. Seperti itu, kita tahu tentang akan datang, akan ada hisab. Ada balasan untuk amalan kita, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan pada amalan kita, pada amalan. Kita tahu adalah iqab, ada orang yang melakukan dosa, ada hisab, ada pahala, ada dosa dan sebagainya. Tapi apabila di masa itu, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dalam masa itu tidak adalah akan lihat, maksudnya akan benar-benar lihat dalam keadaan itu. Apa Allah SWT firman selepasnya? La tarawunnal jahim. Yani Allah Subhanahu Wa Taala dalam tu la tarawunnal jahim, yani akan lihat api neraka itu jahim. Narul jahim adalah ayanan wa yaqinan. Maksud adalah dengan yakin, tak adalah kita dengar-dengar lagi. Di masa itu adalah sudah benar-benar di depan kita lihat.
thumma latarawunnaha aynal yaqin. Tengok. Ada sambung lagi. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Latarawunnal jahim di masa itu. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Seperti mana kita tahu tentang bab ini, subhanallah, uh, al-qabr, kubur, mungkin dia adalah jadi sebahagian dari syurga. Maksudnya, jannah, rawdah min riyadil jannah, bahagian daripada syurga. وممكن أن يكون حفرة من حفر النيران. mungkin adalah jadi adalah tempat yang bagian dari neraka, walayazubillah. Yani tentang kita cakap tentang bab ini adalah tentang azab. Naam. Jadi dalam bab ini apabila datang masanya selepas alam barzakh, sekarang kita di alam dunia, kita tahu tentang akan ada balasan, ada hisab, ada azab dan sebagainya. Nanti akan datang alam barzakh selepasnya. Kemudian akan datang pada alam akhirat, masa hisab. Nah, di masa itu adalah akan lihat benda itu dengan ainul yaqin. Tak ada dengar-dengar lagi, ada hisab, ada balasan. Tak, di masa itu akan rasa tentang bab itu. Nah, ثم لترونها عين اليقين. Yani akan lihat pada jahim itu dengan sebenar-benar. Tidak ada syak dalam itu. وَذَلِكَ حِينَ تَذُوقُونَ عَذَابَهَا. Di masa itu apa? Di masa kamu rasa pada azabnya. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kita dengar tentang bab itu. Dan kita tahu, kita yakin dalam bab itu. Apabila akan datang, akan rasa benda itu. Akan lihat sebenar-benar di depan mata kita. Tak adalah dengar-dengar. Jadi macam ayat ini meringatkan pada kita hal kita di dunia ini bagaimana. Allah Subhanahu wa taala habiskan surah ini dengan apa? Firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Yani di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya pada kita ni semua, pada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, daripada harta, daripada aman, daripada kesihatan, daripada nikmat akal fikiran, daripada nikmat ilmu dan segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, pada makanan, minuman dan sebagainya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu nak kirakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, kita tidak dapat nak kirakan berapa banyak, sebab terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, pada nikmat pada kita. Jadi nikmat itu adalah perlu pada kita untuk syukur kepadanya. Nah, dan ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Naam, ini adalah bagi orang yang tidak syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri padanya. Bukan untuk orang yang beriman yang dia sentiasa bersyukur kepada Allah. Orang ini adalah seperti mana kepada orang yang thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apabila kita sebut thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, orang beriman insya-Allah yang dia betul-betul menjaga kepada hal akhiratnya, dia sentiasa kalau Allah Subhanahu wa taala beri badannya apa-apa, dia akan syukur kepada Allah, akan sebut alhamdulillah. Akan sebut alhamdulillah. Orang beriman itu halnya dia akan yashkurillah subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'am allati a'taha. Akan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita jadi walayazubillah seperti mana bahaim. Walayazubillah. Maksudnya seperti binatang. Hidup, makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Tak ada fikir untuk akhirat. Tak ada fikir untuk amalan yang bagi kita dekat pada Allah, dekat pada Rasulnya. Kita perlu dihidupkan di dunia ini dengan apa? Syukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Seperti mana dalam hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashrabu asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha atas hambanya apabila dia makan dan dia yahmadullah alaiha, dia sebut alhamdulillah, syukur pada Allah. Wa yashrabu syarbah, dan minum, dan dia apa? Yahmadullah alaiha, dan dia adalah sebut alhamdulillah.
Nak dapat ridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Kamu adalah ibadah Allah Subhanahu sebut Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Taala beri pada kamu. Kamu rasa susah di dunia ini, kamu rasa adalah banyak daripada ujian ataupun banyak kamu adalah susah dekat dunia ini, kamu jangan adalah janganlah adalah sampai tahap kamu rasa tak betul, tak baiklah yang apa yang berlaku pada kamu dan sebagainya. Kamu tengok pada orang yang kurang pada kamu, kamu akan rida. Kita ni duduk dalam nikmat yang besar. Orang yang dia rasa susah, ada orang lagi susah. Orang yang dia rasa dah penat dengan sakitnya, ada orang lagi sakit daripadanya, lagi teruk daripadanya. Maka Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Dalam surah ini, surah At-Takatsur, adalah satu kisah yang berlaku dengan ada satu kisah tentang surah ini. Satu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa zuhur lebih kurang dia tidak di rumahnya tidak ada makanan. Hal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan adalah orang yang rumahnya penuh dengan makan minum dan sebagainya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah halnya adalah banyak infak. Ha? Datang badannya adalah makanan minuman apa dia banyak infak fisabilillah. Naam. Dan seperti mana ada banyak tentang bab ini kita baca dalam kitab Syama'il sebelum ni, di kelas-kelas sebelum ni. Kita ceritakan bagaimana hal Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya. Jadi satu hari Nabi SAW keluar daripada rumahnya. Tidak ada di rumahnya adalah makanan. Uh, Dikeluar dari rumahnya untuk apa? Sebab tidak dijumpa di rumahnya apa-apa untuk makan. Jadi di masa perjalanan dia dijumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada dua-dua, "Ma akhrajakuma? Kenapa kamu keluar daripada rumah kamu di masa ini?" Kalau kita kata masa zuhur itu kalau di kota Makkah itu adalah musim panas, khususnya kalau musim panas. Terlalu panas masa itu. Jadi Nabi SAW tanya pada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa kamu keluar di masa ini? Faqala, maka dua-dua jawab, dia kata, Wallahi ya Rasulullah, innama akhrajana al-ju' demi Allah ya Rasulullah. Kami, wahai Rasulullah, kami adalah keluar kerana kami lapar. Nabi SAW kata padanya, Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah maksudnya, aku ni keluar disebabkan apa yang kamu keluar sebabnya. Maksudnya, saya pun lapar. Saya keluar disebab tu. Yang ini kharajtu bisababil ju'. Yang ini maksud aku pun keluar, Nabi SAW keluar disebabkan apa? Sebab lapar. Maka berjalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar Al-Khattab dengan baginda Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat adalah iaitu Abi Talha Al-Ansari. Namanya Abi Talha. Sayyidina Talha dia adalah orang yang ada kubung yang Masya Allah penuh dengan khairat, dengan benda-benda macam-macam, ada makanan minuman. Sayyidina Abu Talha ada kambing-kambing dan juga ada tempatnya bustan, maksudnya kubungnya adalah juga ada buku-buku di dalamnya. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW dengan sahibah, dua sahabat dengannya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab masuk kepada Abu Talha. Apabila masuk di kawasan rumahnya, tanya pada isteri Abu Talha, Aina Abu Talha? Mana Abu Talha? Di mana dia? Maka dia jawab, kata, wahai Rasulullah, dia pergi untuk ambilkan untuk kami air. Untuk kita air yang untuk minuman. Ambil air untuk minuman. Jadi di masa itu Sayyidina Abu Talha datang. Sahabat Abu Talha sampai ke rumahnya. Di masa Nabi SAW di hadapan rumahnya. Jadi Abu Talha datang, Sayyidina Abu Talha datang dan dia lihat Nabi SAW dengan sahibah Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, maka dia gembira sangat di masa itu.
ففرح فرحا شديدا. Dia gembira sangat. Kemudian dia kata, Wallahi ma ahadun akramu adiyafan minni hadha al-yawm. Dia kata, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siapa-siapa yang dapat tetamu istimewa lebih daripada aku di hari ini. Ha? Yani ini tetamu yang paling baik yang datang badannya maksudnya. Ha? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Allah. Maka di masa itu Sayyidina Abu Talha basata lahum bisatan, yani letaklah untuknya alas untuk duduk. ثم أتى لهم بشيء من الرطب Kemudian dia datang pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datang kepada Rasulullah SAW dengan sahibah, dua sahabatnya, dengan apa? Dengan kurma. Dia ambil kurma dan dia bawa kepadanya. Wa akhadha sikin, dan dia bawa pisau. Ha? Bawa pisau itu apa? Untuk sembelih kambing. Untuk sembelih kambing, cara orang Arab adalah melayangkan tetamu adalah orang yang dahulu itu adalah apa? Dia tak adalah macam kita ni peti ais, simpan simpan daging dan sebagainya. Jadi di masa itu terus ambil satu kambing untuk nak beli kambing itu untuk nak raikan tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibah Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Jadi di masa itu Rasulullah SAW kata badannya, Iyaka wal halub. Yani, wahai Abu Talha, jangan kamu sembelihkan kambing yang bersusu. Maksudnya yang beri susu pada kambing yang lain. Yani, la tazbah syah fiha halib. Jangan sembelih kambing yang ada susu. Naam. Ya, di masa itu adalah Sayyidina Abu Talha ambil satu kambing dan sembelihkannya dan masakkannya dengan gandum, syair, kemudian adalah beri makanan itu kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jadi di masa itu Rasulullah SAW kata pada sahabat-sahabatnya, هذا والله من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة خرجتما جائعين ثم لم ترجعوا حتى شبعتم من الطعام. حديث رواية من مسلم dalam sahihnya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apa maksud pada hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada sahabatnya, demi Allah, ini adalah daripada bahagian kebaikan yang Allah SWT beri pada kamu, daripada na'im. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, daripada benda yang baik yang Allah SWT beri pada kamu di dunia. Alladzi tus'aluna 'anhu yawmal qiyamah, yang akan ada soal nanti di hari kiamat untuk kamu semua. Kharajtuma ja'i'ain, keluar dari rumah kamu adalah dalam keadaan lapar. Kemudian kamu balik dalam keadaan sudah cukup, sudah kenyang, sudah makan sampai puas. Subhanallah. Jadi kita ini berapa daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Makan, minum tak adalah susah. Bukan susah. Kalau susah pun taklah seperti susah di zaman Rasulullah SAW. Tidur tempat aman. Berapa itu pun nikmat. Itu pun nikmat. Kita tidur di tempat aman, tidak adalah na'udzubillah pada orang jahat dan sebagainya. Kita duduk di tempat aman, kita parking kereta kita, rumah kita semua jaga, semua aman, dalam keadaan aman. Itu di antara nikmat yang Allah SWT akan soal nanti di hari kiamat tentang kita ni. Allah SWT bukankah dah selamatkan kamu di dunia ini, beri pada kamu makanan, minuman, rezeki, anak. Itu semua nikmat Allah SWT beri pada kita. Banyak daripada nikmat. Kalau kita nak kira nikmat terlalu banyak. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah SWT beri pada kita adalah apa? Adalah nikmat iman. Nikmat iman. Nikmat iman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah SWT beri pada kita. Apa faedah? Banyak tolong orang, membantu orang, buat derma, buat amalan kebaikan, amalan kebajikan dan sebagainya, tapi tidak ada iman. Tak ada apa. Tak ada apa. Dunia aja. Tapi iman ini kamu keluar daripada rumah kamu untuk nak cari nafkah untuk isteri, untuk anak, itu pun sudah jadi di antara nikmat yang Allah SWT beri pada kamu.
Betul kamu penat. Penat cari duit, cari nafkah dan sebagainya. Tapi apa? Tapi amalan kamu itu dalam keadaan ibadah. Allah. Amalan kamu itu adalah dalam keadaan ibadah. Kamu dalam keadaan ibadah. Keluar dari rumah kamu untuk apa? Cari nafkah. Sekali kamu kumpulkan pahala. Cari adalah untuk nak terbiak anak, nak terbiak keluarga. Nak mendidik ada anak dan keluarga dengan yang baik. Kepada jalan jalan dekat bagi kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu semua dalam apa? Dalam amalan ibadah. Kamu keluar dari rumah kamu adalah dalam keadaan risau, nak cari nafkah, nak cari tolong untuk keluarga, nak tolong untuk orang dan sebagainya. Kamu keluar dalam keadaan simpan dalam hati kamu, ya Allah, saya ni ada banyak tanggungjawab, ya Allah. Fikiran kamu yang dalam dalam kamu fikir, dalam fikir, fikir je. Masa saya ni banyak pada urusan, banyak pada benda yang tanggungjawab dan sebagainya. Itu pun jadi pahala. La ilaha illallah. Jadi berapa banyak daripada nikmat yang Allah SWT beri pada kita. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Nabi SAW baca surah ini, Alhaakumut Takathur. Maka Nabi SAW bersabda, يقول ابن آدم, فقال عليه الصلاة والسلام, يقول ابن آدم, مالي مالي. Anak Adam, dia kata apa? Hartaku, hartaku. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. Adakah wahai anak Adam, kamu ada pada harta kamu selain daripada yang kamu makan dan habis? Maksudnya, yang akalta fa'afnait. Kalau makan, habis. Wa au labista fa'ablait. Atau yang kamu pakai, pakaian, beli pakaian, mali itu pada harta kamu. Beli pakaian, baju, baju kemeja ke, baju kain belekak ke, beli baju. Fa'ablait. Sampai baju itu sudah buruk, tak habislah. Au tasaddaqta fa'amdait. Atau yang kamu beri sadaqah fa'amdait. Yani kamu beri sedekah itu dan sedekah itu jadi untuk akhirat kamu. Jadi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beritahu pada kita, anak Adam kata hartaku, hartaku, tapi hartanya apa? Ya wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beritahu padanya, pada kita, yang kamu ada pada harta itu, ma akalta fa afnait, apa yang kamu makan dah habis dah, khalas, sudah. Maka tak ada apa, dah makan habis. Makan makan apa, katalah paling sedap, makanan paling sedap, berlayangkan VIP, VVVIP, contoh makan macam-macam, sudah makan itu, makanan itu zat untuk masa ini saja, dah habis masanya. Esok bukan maknanya kalau makan makanan VVIP, contoh makanan yang terlalu sedap, bukan maknanya dia akan apa, kita tak payah makan setahun 2 tahun, tak ada macam tu. أكلت فأفنيت خلاص. Nah, yang kita bayar tu dah kan, habis seronok berapa masa, sekejap, seronok 1 hari ke 2 hari, oh seronok lah kita jalan-jalan tu, lepas sudah khalas, habis. Au labista fa'ablait. Beri baju cantik, baju raya, oh insyaAllah cantik ni sangat, kamu pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun ke. Mana ada sekarang zaman kita ni orang pakai baju 3-4 tahun. Setiap tahun beli baju baru. Kita ni pun adat Melayu, setiap tahun raya lain warna. Itu semua di antara nikmat yang Allah SWT akan tanya pada kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah SWT. Jadi, kita pakaian yang kita beli, khalas, lepas dalam berapa tahun ke ataupun berapa bulan, dah pakaian itu tak pakai lagi. Dah buruk. Dah habis masanya. Tapi ada satu, au tasaddaqta fa amdait. Ataupun sebahagian lagi daripada harta kamu itu apa? Qaddamtahu li akhiratik. Kamu beri kepada akhirat kamu. Fabaqiya dhukhran lak. Maka dia tetap untuk kamu di akhirat. Allah. Jadi, yang kita beri itu untuk akhirat kita, ini akan tetap akan ada. Maknanya, dia akan ada untuk akhirat kita. Duit itu kita keluarkan apa? Untuk akhirat. Sedekah ke, bantu orang ke, tolong orang ke, beri bantuan pada orang, itu untuk amalan untuk akhirat kita.
Ini amalan untuk akhirat kita. Ini yang akan ada sahamnya. Ha? Jadi ini sebab kita nak buat setiap amalan, kita kena niat. Niatlah untuk akhirat kita. Niatlah untuk jadi amalan itu adalah baik. Walaupun kamu adalah nak contoh nak keluar dengan keluarga, nak keluar dengan keluarga, kita ambil dalam hati kita apa? Kita nak seronokkan anak-anak, nak seronoklah keluarga, isteri, nak seronokkan orang. Ini adalah jadi saham untuk akhirat untuk kita. Kita keluar adalah untuk jalan-jalan. Kita nampak orang, tolong orang. Berjalanan kita jalan. Jalan untuk keluarkan dari rumah untuk berjalan-jalan je. Nak seronok je. Kita nampak ada orang fakir, miskin. Kita tolong. Bantu orang. Ha? Banyak daripada benda yang kita boleh amalkan. Jadi adalah campur amalan kita dengan benda yang baik. Subhanallah. Maka maka adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang beri pada kita adalah terlalu banyak. Kalau nak kirakan berapa banyak yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala beri pada nikmat untuk kita adalah terlalu banyak. Dan ingatkan semua yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kamu semua akan ada soal nanti di akhirat. Adalah setiap orang tidak akan lepas nanti di hari kiamat sampai ada disoalkan untuknya, ada soalan untuknya tentang hartanya, dari mana dia dapat dan habiskan dengan apa, umurnya, duitnya tu, semua akan soal jawab. Semua ada soal jawab nanti. Dia akan datang, akan ada soal jawab. Ilmunya, jangan orang kata, saya ni bukan orang jutawan, bukan adalah orang yang ada duit banyak. Kan saya orang ahli ilmu. Ilmu kamu pun akan tanya. Ilmu itu adakah kamu belajarnya kerana Allah ataupun kerana kata ini orang alim, kerana kata ini orang yang ada berilmu dan sebagainya. Tujuannya apa? Semua akan ada soal nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah. Hari ini saya ada urusan sikit. Ada kelas dekat satu syarikat. Saya lepas ni ada kelas tafsir juga. Ada kelas tadabbur. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita ambil sebahagian ini sahaja. Masya Allah mengambilkan banyak masa juga dalam surah At-Takathur. Subhanallah, semoga insyaAllah apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat insyaAllah untuk semua biiznillah subhanahu wa ta'ala dan dapatkan amalkan insyaAllah di dunia kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan untuk diri saya dan juga kepada semua yang hadir dengan saya untuk banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita usaha insya-Allah Subhanahu wa taala wahai laki-laki yang hadir dengan kita, InsyaAllah usaha insyaAllah di hari ini adalah saham untuk akhirat untuk kita biiznillah subhanahu wa ta'ala, untuk sedekah di masjid insyaAllah subhanahu wa ta'ala, juga khususnya pada masjid-masjid yang adalah membangunkan untuk maksudnya adalah untuk binaan masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi ini adalah sedekah jariyah untuk kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan kita usaha insyaAllah subhanahu wa ta'ala untuk banyakkan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini, dan juga untuk bacaan surah Kahfi biiznillah subhanahu wa taala. Cuba kita istiqamah dalam amalan ini dan jadi daripada golongan orang orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat. Allah Subhanahu wa taala siapkan adda lahum, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk niat syurga. Naam. Dan keampunan badannya. Jadi kita usaha insya-Allah untuk jadi daripada golongan orang yang az-zakirin Allah katsiran wa dzakirat, orang yang banyak berzikir, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kata adalah maksud berbanyak itu adalah sekurang-kurangnya adalah 300 kali. Maka kita usahakan pada zikrullah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya jumlah itu. Marilah kita sama-sama pada hari ini
Kita salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW sekurang-kurangnya adalah 300 kali. Untuk maklumkan, kita di Baitul Furqan ada juga buat satu program Mari Bersalawat. Adalah program ni kita buat sama-sama. Program ni kita Alhamdulillah sudah berapa tahun kita buat untuk salawat. Jadi marilah kita sama-sama insya-Allah untuk kita salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya-Allah Subhanahu wa taala jadi saham untuk akhirat untuk kita biiznillah. Kita sama-sama salawat insya-Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita kumpulkan sama-sama jumlah salawat. Mudah-mudahan insya-Allah di bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kita juga doa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkat banyak salawat yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat kita semua insya-Allah. Alhamdulillah sudah berapa juta kita sudah salawat. Baitul Furqan, pelajar-pelajar Baitul Furqan bukan adalah orang luar. Itu semua daripada pelajar-pelajar Baitul Furqan, Masya Allah. Kita kebanyakan daripada pelajar Baitul Furqan, orang yang join dalam kelas-kelas Baitul Furqan, dapat salawat lebih daripada 10 juta. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama join program ni. Nanti insya-Allah Ustazah akan share linknya. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk maklumkan untuk semua, kami di Baitul Furqan masih lagi ada kelas untuk tadarrus. Alhamdulillah Rabbil Alamin kita ada kelas untuk tadarrus Al-Quran Al-Karim. Dan tadarrus bukan hanya pada bulan Ramadan. Kita lain pada bulan Ramadan kita ada tadarrus juga. Kita ada program tadarus insya-Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa berminat untuk nak join dengan kita, insya-Allah kita buka pada semua biiznillah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ada program untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ada satu program untuk untuk tajwid yang akan ada di masa yang terdekat ini dijumpukan semua insya-Allah khususnya pelajar-pelajar yang pernah join dengan kita untuk buat ulangan insya-Allah untuk tajwid. Marilah kita sama-sama insya-Allah untuk belajar sama-sama insya-Allah ilmu tajwid. Insya-Allah akan ada pada 4 hari bulan biiznillah subhanahu wa taala. Kelas kita ini adalah setiap hari pada Isnin sehingga Jumaat, Sabtu Ahad cuti. Kita mula pukul 8 malam biiznillah subhanahu wa taala. Ada juga permintaan untuk orang buat kelas ini bukan setiap hari. Kalau kumpulannya insya-Allah terkumpul, kita insya-Allah kita akan buat biiznillah subhanahu wa taala. Jadi sekarang buat masa ini kita ada program ini sebab kita nampak alhamdulillah ramai yang dapat manfaat daripada program seperti ini. Alhamdulillah program ini adalah kita akan belajar tajwid daripada zero dari awal hingga pelajar sampai insya-Allah pada setiap kalimah, setiap huruf di dalam Al-Quran dia tahu tentang makhraj, hukum, sifat dan sebagainya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan juga tentang program yang saya sebut tadi tentang program tadarrus, kita ada program tadarrus itu saya share dengan semua. Program tadarus itu adalah program yang ada dengan berapa guru-guru di Bait Al-Furqan. Bom kita buat sama-sama di Bait Al-Furqan ini Masya Allah sudah berapa kali kita pusing Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita adalah buat program ni program untuk bacaan Al-Quran dalam masa 30 hari Insya Allah. Tadarus kita ini Insya Allah ada dalam masa 30 hari lebih kurang 25 hari dan kita akan ada 4 hari untuk tadabbur Al-Quran. Setiap hari Ahad insya-Allah kita akan Sabtu atau Ahad kita akan ada insya-Allah kelas untuk tadabbur untuk apa yang kita sudah baca. Macam katalah dalam minggu yang pertama kita sudah baca 6 juzuk. Nanti kita akan buat tadabbur untuk 6 juzuk. Kita akan ambil kisah-kisah daripada juzuk itu dan kita ceritakan, kita ambil hikmah daripada itu, amalkan insya-Allah Subhanahu wa taala. Program ini insya-Allah terbuka kepada semua. Asalkan pelajar itu boleh baca Al-Quran, insya-Allah dah boleh join dengan kita insya-Allah. Bagi siapa yang berminat untuk nak join, kita insya-Allah masih lagi ada peluang untuk join dengan kita. Ramai pada pelajar sekarang adalah masih lagi dia cuti. Raya lagi. Kita bagilah pada masa kita sekejap, bukan lama. Lebih kurang program ni dalam 1 jam setengah lah. Pada 24 jam, kita nak 1 jam setengah saja. Untuk apa? Untuk kita baca Al-Quran.
Bagaimana kalau orang ini sekarang pada bulan ini sampai bulan Ramadan yang akan datang, sekurang-kurangnya akan baca Al-Quran 10 kali ataupun 9 kali sekurang-kurangnya. Ha? Akhirnya, Masya Allah, bacaan akan lagi lancar, lagi bagus. Khusus program seperti ini adalah sesuai sangat dengan orang yang dia susah nak disiplin. Maksudnya untuk nak jaga masa untuk bacaan Al-Quran. Ini program bantu sangat untuk kamu baca Al-Quran setiap hari. Jadi marilah kita join sama-sama dan juga sampaikan iklan ni pada orang yang lain. Cuba kita pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada satu amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan, iaitu di antaranya adalah kita kongsikan iklan ini dengan orang-orang yang lain, mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan kepada orang yang lain, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang lakukannya. Jadi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Syekh. kasih, Syekh. Jazakallahu khairan, Syekh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. barakallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah.